Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Edina Kiasatina binti Nur Zamadi daripada RBD 1 5P ISMP. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pembentangan kerja khusus bagi mata pelajaran pendidikan inklusif iaitu bahan bantu mengajar. Saya akan beritahu saya memilih masalah pembelajaran disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia ialah pelajar ataupun murid yang mengalami masalah untuk membaca, mengira, yang mengira dengan cara terbalik. Jadi, setelah mendapati masalah yang berlaku dalam kalangan murid disleksia ini, saya mendapat satu inisiatif untuk merawat, untuk memberikan pelajar dan murid ini untuk belajar dengan lebih seronok, sudah semestinya dan tidak bosan kerana mereka dapat belajar tanpa merasa tertekan. Hal ini kerana murid yang mengalami disleksia seringkali merasakan diri tertekan kerana mereka terlalu fokus dan terlalu nak buat tapi tak boleh. Kemudian mereka sedih ataupun mereka kecewa dengan mereka punya tahap penguasaan. Jadi sebagai seorang guru, saya telah mendapatkan satu cara iaitu menggunakan kaedah mengeja di samping memastikan standard pembelajaran tercapai, iaitu saya memilih standard pembelajaran yang mengkehendaki murid untuk menyatakan nama dan fungsi alatan untuk membina projek. Maksudnya di sini saya menekankan alatan tangan. Sebelum itu, kita akan kenal dulu simptom-simptom disleksia. Murid disleksia seringkali mengalami sukar untuk ingat nama benda. Yang pertama sekali, sukar untuk ingat nama benda. Yang kedua, kemahiran motor kasar sangat lemah. Jadi dalam kits yang bahan bantu mengajar yang saya akan buat, saya akan menerapkan unsur yang memastikan murid itu menggunakan multisensory mereka, iaitu rangsangan tangan, termasuklah psikomotor halus untuk merangsang mereka punya tahap psikomotor meningkat. Disleksia juga sukar untuk fokus dan sukar untuk memegang alat tulis. Simptom yang seterusnya, mereka juga suka bertanyakan banyak soalan. Mereka sangat tinggi sifat inquiry, iaitu sifat ingin tahu yang sangat tinggi yang menyebabkan mereka akan memberikan soalan yang banyak kepada guru. Mereka juga sukar memahami arahan. Jadi sebagai seorang guru, kita haruslah sewaktu PDP berlangsung, kita harus memberikan arahan dengan satu persatu agar mereka jelas dan faham arahan yang kita hendak lakukan. Dengan masalah itu tadi, saya telah mendapati cara penyelesaian, iaitu saya menekankan konsep saya akan menekankan 4 konsep dalam BBM yang saya akan lakukan, iaitu yang pertama, belajar kenal suara yang diucapkan, iaitu mereka akan di soal kembali apa yang mereka tulis, apa yang mereka cakapkan, dan mereka akan dilatih dengan mengeluarkan suara yang lantang supaya mereka dapat mengingati apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, memahami apa yang dibaca, iaitu dengan cara membacanya dengan lantang dan tepat. Maksudnya perkataan itu haruslah disebut dengan tepat. Kemudian mereka juga haruslah menggabungkan huruf-huruf, iaitu dengan saya akan menggunakan finger mark, iaitu mereka lebih mudah menggunakan jari untuk tunjuk supaya mereka lebih ingat dan lebih faham apa mereka belajar. BBM yang saya lakukan bernama D-Fun Hardware Tools, disebabkan saya memilih standard pembelajaran yang berkaitan dengan alat tangan. Jadi saya D sebagai disleksia, diambil sebenarnya disleksia, fun, kerana sesungguhnya BBM ini untuk menerapkan unsur belajar sambil bermain. Jadi saya sangat mahukan murid itu seronok dan enjoy dengan apa yang dipelajarinya tanpa merasa tertekan, kerana kita tak nak murid disleksia ini terasa tersisih. Jadi saya memilih di Fun Hardware Kits. Okey. Jadi kita lihat di sini, ini ialah kotak murid pintar dan ini ialah guru cilik. Kedua-duanya memainkan peranan penting. Kedua ini akan dimainkan peranannya oleh murid. Baiklah, jadi murid ini akan menjadi guru cilik yang akan memastikan dan semak jawapan murid pintar ini sama ada nama yang diberikan betul ataupun tidak. Okey. Yang pertama, murid akan pilih satu sampul yang dikehendaki. Okay. Dalam murid pintar akan dapat gambar alatan sahaja tanpa nama. Jadi murid ini perlu menamakan alatan. Contohnya, murid dapat macam ni, gambar alatan ni. Tapi andai kata murid tersebut tidak ingat apakah nama alatan dan fungsi alatan tersebut, murid pintar boleh tunjukkan kepada guru cilik dan menyatakan warna sampul serta number. Hal ini bertujuan kerana untuk memastikan murid ini ingat juga
perkiraan. Pengiraan. Jadi murid pintar boleh sebutkan nama, warna sampul surat, warna sampul surat iaitu hijau. Jadi guru cilik akan cari jawapan dalam ni sampul yang berwarna hijau. Okey. Jadi dia akan dapat sama 5. Guru cilik akan buka dan sebutkan fungsi alatan tersebut dan beritahu dengan lantang dan lancar kepada murid tersebut. Jadi ganding kayu. Fungsinya untuk menukul pahat. Jadi murid yang ada di sini, murid pintar akan gunakan board ini sebagai untuk dia tuliskan nama dan fungsi alatan tersebut. Kemudian murid pintar perlu membaca dan mengeja dengan kuat dan lancar dengan menggunakan finger mark ini. Finger mark ini bertujuan untuk murid disleksia yang sukar untuk fokus dan dia perlu tunjuk dengan jari. Saya gantikan finger mark ini sebagai tunjuk jarinya untuk eja. Okey, kalau kita lihat di sini ada tanah liat. Ini untuk psikomotor. Bila murid yang mengalami masalah ejaan terbalik. Okey, jadi guru yang sebenar akan minta dia buat huruf menggunakan tanah liat ini di atas plastik wrap ini supaya tidak kotor board. Macam tu. Okay. Bila murid dah jawab dengan betul nama dan fungsi, dah eja, dah baca dengan betul, cikgu cilik atau guru cilik akan angkat penentu jawapan sama ada betul ataupun cuba lagi. Saya tak menggunakan konsep salah sebab saya tak nak murid itu rasa kecewa. Jadi kalau salah tu maksudnya cuba lagi. Jadi kalau betul, guru cilik akan angkat dekat rakan dia. Bila jawab dengan betul, murid akan diberikan satu tab, iaitu satu markah di sini. Dekat sini dia boleh berdiri. Hari ini kerana saya menggunakan tanah liat ini untuk melindungi keselamatan murid. Jadi kat sini maksudnya 2 markah kalau 2 hijau. Kalau salah, murid akan diberikan merah, menandakan satu jawapan dia salah dan 2 jawapan dia betul. Kat sini guru boleh ambil markah melalui di sini tahap penguasaan murid.